live lah. Okay. Okay, kita dah live. Ini episod keempat. Oh, Kita punya keempat dah. podcast. Episod keempat dah. Kita buat tiap-tiap minggu podcast ni. InsyaAllah boleh. Bagus. So, saya Amirul, CMO Deliver bersama Fazli, Digital Marketer Mat Dispatch, dan hari ni kita ada tetamu kita, Nasrikul. Assalamualaikum. Salam. Okay, Terima kasih jemput datang. Okay. Share sikit lah pasal tetamu kita ni. Dia ni background dia doktor, tapi sekarang usahawan lah, digital marketer pun kan, buat some marketing. So hari ni kita nak sembang-sembang lah. Boleh tanya, mungkin boleh cerita sikit lah macam mana your journey ni start dari doktor ni boleh jadi usahawan pula. Nah, betul. Memang semua orang akan tanya macam mana daripada doktor ni jadi usahawan kan, sebab biasanya doktor orang kaitkan dengan job yang secure kan. Lagi-lagi dengan COVID ni orang suka sebab dapat bonus kan. So dia macam daripada job yang secure jadi job yang tak secure kan. Orang pandang macam tu lah. So masa awal-awal ni sebenarnya memang tak ada terfikir pun sebenarnya nak jadi entrepreneur ni kan. So masa jadi doktor tu kita sebab orang cakap kerja doktor ni kerja best, kerja yang tolong orang apa semua yang betul, tapi kita tak expect dia punya komitmen masa tu terlampau tinggi kan. Macam untuk orang-orang yang jenis macam family, kalau dapat anak, dia benda tu akan kacau dia punya masa-masa dia yang lain. So masa apa yang jadi kat saya masa tu ialah masa orang tu kerja okey je, tapi masa dah dapat anak pertama tu, masa tu tengah doktor lagi, dapat anak pertama tu baru kita terfikir macam kita ni macam sibuk rawat anak orang, sibuk rawat bini orang, tapi anak kat rumah, bini kat rumah sakit. So masa tu dia jadi macam baru terfikir, kenapa aku nak kerja untuk family tapi tak dapat masa untuk family. So bila dah jadi doktor dah tahu nak jadi apa kan. Lepas tu teruskan juga. So benda tu yang jadi konflik tu. Lepas tu end up masa tu wife ambil keputusan, wife doktor juga masa tu. So dia ambil keputusan untuk berhenti. Dia berhenti dulu. So dia ambil keputusan untuk berhenti dan dia tak boleh duduk diam. So dia yang buat bisnes dulu sebenarnya. Kita tak tahu apa-apa. Tak tahu marketing, tak tahu produk research. Dia berhenti sebab sama juga ke? Sebab family juga? Sebab dia dapat anak. Masa tu baru kita orang duduk terfikir macam tu, macam seorang-seorang tak apa, nak kerja seorang-seorang, hasil seorang-seorang tak kisah. Tapi bila ada anak dia jadi lain sikit. Itulah startnya. So dia buat dulu. Lepas setahun macam tu, saya pula join dia. Saya macam dia ni duduk kat rumah tapi buat duit lagi banyak, tapi boleh duduk dengan anak. Macam kita yang kita kerja kat luar banyak ni, asyik terfikir anak, kita macam fikirlah banyak kali macam apa kata aku join ni. So macam tu lah startnya. Macam tu lah. Masa tu kita start dengan baby food sampai sekarang sebab anak tu nak makan. So anak nak makan, kita doktor, kita macam paranoid sikit nak beli makanan luar ni. So kita macam ni ada masalah ni ada masalah gula, ni ada masalah kebersihan apa semua lah start. Kita macam why not kita try je buat, kita ada masalah ni, tak jumpa produk ni, kita buat je lah. Macam tu lah startnya. Ada tak challenges macam yang berhenti masa tu? Macam apa challenges macam pressure dari family ke apa, ada tak benda macam tu? Tu of course kan, kita dah belajar banyak sampai 7 tahun, lepas tu kerja lagi 2 tahun, lepas tu berhenti. Of course family akan susah rasa nak terima sebab untuk generation parent kita especially, dia orang bagi dia orang hidup dia orang adalah kerjaya dia orang adalah hidup dia orang. Our generation ni dia macam balance sikit, dia nak work life balance sikit kan. So kita terima idea yang kita boleh kita sanggup tukar kerja untuk family. So family parent memang dua-dua side memang bagi pressure lah, suruh masuk balik, suruh jangan berhenti and everything. Tapi kita masa tu macam
ya kita dah decide dah. So, kita teruskan jugalah. Lepas tu parent tu slowly accepting lah. Dia akan tengok macam kita punya result ke, dia akan tengok kita selalu balik kampung ada masa untuk dia, parent slowly accepting. Itulah, over the years parent accept. Itulah kisahnya. Okay. Kisah dia. Selain dari family, macam financial macam tu, tak ada masalah. Oh. Betul tu kelakar juga saya. Okey. Masa kita orang jadi doktor. Kita orang ni pakai kereta Viva tau. Kita orang pakai kereta Viva yang kita orang punya rumah dekat dengan hospital. So kereta Viva tu hanya isi minyak sebulan sekali. Sebab dia langsung tak gerak. Dia langsung tak gerak. So tapi macam biasalah, orang dah kerja. So orang keliling pressure lah, family pressure. Why not tukar kereta kan? Kereta takkan doktor nak guna kereta Viva kan? Tapi kita dah lah dengan sibuk gila, dengan dapat anak, dengan kerja, dengan nak berhenti kerja kan, kita tak fikirlah macam tak apa kereta tu nanti lah. So di rezeki kan, kita orang tak buat apa-apa komitmen masa kita orang doktor dulu. So basically masa tu selamat sikit sebab kita orang tak beli kereta, kita tak beli rumah. Dah tengok dah rumah semua, apa kereta semua dah tengok dah, tapi tak jadi beli. Ya, kalau tak yang lain ni ramai kerja gaji besar sikit dah pakai Honda. Itulah. Sebab tu yang macam nak cakap rezeki lah. Sebab macam kawan kita orang rata-rata macam ada yang tak suka kerja doktor kan, memang mengaku kerja pressure apa semua, especially waktu PKP ni, dia cakap memang kerja hewaya, tapi dia orang terpaksa keep the job sebab komitmen dia orang memang besar gila. So kita orang tu antara benda yang selamat dengan kita orang lah. So bila kita orang nak decide untuk berhenti, macam saya cakap tadi, wife dah kerja dulu, dia dah ada some financial security dekat bisnes dia dulu. So bila dia tiba stop saya punya gaji tu, kita orang tak affected banyak sangat lah. Ya, sebab dah prepare awal tu. Tu cakap rezeki kan. So isteri macam dah buat dalam 30,000 baru saya berhenti lah, macam tu lah. So nak cakap ada, yalah bisnes adalah challenges je, tapi nak cakap personal finance tu tak berapa sangat lah. Macam mana wife boleh start bisnes tu? Kita okay. Alkisahnya ceritanya macam ni. Masa kita orang baru berhenti tu, kita orang masa tu ada duit. So dia ada duit banyak lah sebab kita orang tak berbelanja, tak sempat nak belanja. So duit simpanan tu banyak. So kita nak start bisnes tu, kita orang tak pilih bisnes dulu, kita orang masuk kelas dulu. Tahu? So apa yang bestnya masuk kelas, tapi tak ada bisnes, ialah ibaratnya belajar tak buat-buat. Tahu? So kita orang belajar, duit tu habis masuk kelas je. Kan? Tapi bisnes tu macam okay. Masa first time je kita orang tak try baby food dulu, kita orang try jual baju dulu. Kan, business fashion, niche fashion, kita orang try. Memang tak tahu buat apa, kita orang just letak baju, tekan ads. Memang tak tahu apa pasal basic ads. Kita orang just masuk, tekan. Masa tu spend nak dekat 20,000. Ni masa tahun 4 tahun lepas ke? 4 tahun lepas. 4 tahun lepas. 4 tahun lepas. So masa tu ad senang lagi, tapi kita orang noob gila lah. Masa tu kita orang spend macam nak dekat 10,000 just untuk dapatkan sales 2,000. Lepas tu memang masa tu memang kelakar gila. Kalau sekarang ni memang tu cikadak lah. Tapi masa tu memang kelakar gila sebab bila tanya orang cakap okay bisnes ni susah, nak kena ada momentum dululah. So nak kena ada branding dululah, market penetration dululah. So kita orang tak stop kat 10,000 tu, kita orang spend lagi. Tahu, walaupun sales tu dah 2,000 masa tu, kita orang spend lagi. Memang kelakar. So kita orang spend sampai 20,000, sales dah darab 2 lah kan, daripada 2,000 jadi 4,000 macam tu je lah kan. So duit ads habis, duit beli stok pun habis, duit pergi kelas pun habis. So end up dia jadi beli baju letak bawah katil, letak atas semari, letak macam tu lah.
So awal-awal kita orang punya pengalaman bisnes tu macam tu, memang noob kau-kau. Kita tak tipu sebab kita orang biasa deal dengan orang, tiba-tiba kena deal dengan benda yang bukan bidang kita orang. So memang noob kau-kau gila-gila lah. So kita orang macam nak cakap serik tu tak serik lah kan. Walaupun dah terbakar nak dekat ads je 20,000, barang je 10,000, kelas je beberapa puluh ribu lagi. So amount dia is close to 100k jugalah in total. Besar juga amount tu. Untuk sale 4,000 Ya tu lah. Kelakar gila. Arwah nak kita nak mampu. Nak suruh orang spend banyak tu kat ads tu macam sanggup bayar RM5 sehari paling minimum. Tapi ni terbalik pula. Gila kentang, memang macam itulah masalahnya bila kita orang macam tak belajar betul, fundamental tak kuat, kita orang main lompat je, tu memang salah kita orang lah, tu zaman-zaman jahiliah tu bazir duit. So lepas pada tu kita orang tak serik juga, tapi kita orang stop je business fashion. Kita orang rasa mungkin kita sebab kita orang tak pandai jual baju, kosmetik ke apa, kita orang tak pandai jual. So masa tu anak nak start makan, so kita macam okay, why not kita try, tapi kita try secara free pula. Free tu maksudnya cara personal branding dekat Facebook. Masa tu wife lah buat. So first sale datang is actually on the way nak pergi OT untuk beranak anak kedua. Tahu? On the way tu atas katil tu dapat first sale masa tu. So tu memang sejak daripada tu lah kira nak cakap duit tu barulah merasa duit sikit lepas dah bazir banyak tu. So masa tu lah kita start buat content pula. Kita tak spend dekat ads, kita buat content. So masa tu kita buat test. Masa tu dah masuk kelas lagi, jadi tak serik lagi kan. Tapi masa tu buat macam mana? Content kita orang buat macam, kita buat sharing kat personal Facebook. Lepas tu kita ambil content tu paste dekat page. Lepas tu content yang mana paling mendapat banyak engagement dekat personal Facebook tu, kita orang akan adskan dekat page. So macam tu kita orang buat. So kita orang basically mengtestkan content dekat tempat yang ada audience. So masa tu daripada personal Facebook je dah dapat 20,000, daripada ads je dah dapat 20,000 kalau spend 2,000. Kan? So macam cantik lah, masa tu zaman senang lagi. Rasanya zaman 3 tahun lepas, masa tu ads senang. Kan? Yalah, masa so buat ads buat ads tekan je pun dapat. Kan, really kita orang tak noob sangat lah. Lepas dah terbazir duit banyak tu, pandailah test content dulu. Kan? Lepas tu, dari situlah kita orang mula main sistem agent. Untuk tahun pertama tu kita orang main sistem agent. Naik sampai berapa? 80,000 juga sebulan. Lepas tu kita orang macam biasa, kita orang tak tahu sangat nak handle agent, kita orang tak pandai nak manage. Masa tu baru rasa naik je tu. Lepas tu dia collapse. Kan? Dia collapse pada dalam 70 ke 80,000 tu, dia collapse ke sales bulanan tu 8,000. Kan? Masa tu pula kita orang dah ambil keputusan untuk masuk office. So masa tu overhead naik kau-kau daripada sikit terus naik jadi 30,000, sales masa tu 8,000. So masa tu lah baru start balik untuk belajar marketing fundamental dia betul balik. So, kita orang start buat ads balik, kita orang start buat influencer marketing, kita orang start macam-macam lah. Masa tu kita orang start untuk dapatkan kita punya momentum balik. Soalan tadi apa? Betul ke soalan tu? Betul. 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 Amir dah cakap betul. Yang sebab yang masa tu business drop tu tahu sebab apa? Sebab kita orang punya HR dengan leadership tu kita orang memang nak cakap memang zero lah kot masa tu. Kira memang salah kita orang lah. Kita orang tak ada sistem yang nak support sales agent ataupun nak tracking kat mana ada silap ke apa ke. So kita orang tak ada like, macam kita orang tak pandai, kita orang pandai layan customer tapi tak pandai layan manusia agent tu. So masa tu kita orang perasan memang salah tu on kita orang lah. Kan? Macam yang awal-awal tu tak pandai buat marketing, spend ads kau-kau. Yang ni pula isu dia lain pula. Mula bila marketing dan sales dah okey, isu dia dekat HR pula. Dari situ lah kita orang macam terantuk belajar department ni, macam tu lah. Jadilah sekarang.
So untuk Masa tu makanan di- apa? Apa? Cakap? Jalan, cakap dulu Mirul, kau apa? Masa tu ejen berapa ramai? Rasanya beratus-ratus juga masa sebelum jatuh. Darah jatuh tu tinggal 20. Kira 20 Memang tu. Memang buat marketing untuk cari ejen ke masa tu? Masa tu memang kita orang fokusnya ialah cari ejen. Dan kita orang wife punya personal branding, dia cari ejen lah. Basically macam MLM lah. Kan, nak buat duit guna barang kita. Gitulah. Kan. Lepas pada ejen jatuh, masa tu bila 2 tahun lepas ke? 2 tahun lepas ejen jatuh, kita orang tak rekrut sampai sekarang. Kelakar gila. Sebab kita orang tukar kita orang punya revenue model. So instead of kita orang buat ejen, kita orang guna macam value ladder atau funnels ke macam tu. So kita orang ada front product, ada free trial punya produk tu. So macam masa tu kita orang guna free price shipping. Okay, nak dapat free trial tu just bayar shipping je, kita orang hantar. Lepas tu customer tu kita orang retarget balik untuk combo yang lebih tinggi. Macam tu lah. So kita orang kan sistem ejen macam biasa lah, masalah founder tak pegang database. Kan, so daripada free plus shipping tu baru kita orang dapat all the database, kita orang dapat control, and then baru revenue tu grow steadily balik macam tu. So in case of macam sekarang ke sebelum PKP, revenue kita orang pegang macam dalam 80%, ejen pegang 20%. So macam sekarang PKP ni baru kita orang baru test balik ads apa semua. 90% ke 95% revenue kita orang pegang. So kita orang lagi banyak control lah. Walaupun bilangan ejen tu sama je 20 sampai sekarang. Macam tu lah. Okay, faham. So maksudnya sekarang ni buat dalam bentuk e-commerce lah doktor? Ya lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam tu. Okay. Sebab kita orang try juga e-commerce. Yang kita orang perasan lah, marketing untuk e-commerce dia berbeza marketing untuk produk education atau produk digital, dan berbeza juga untuk produk offline. So e-commerce dia ada dia punya game dia. Macam contoh e-commerce lebih kepada nanti lepas customer tu dah beli free trial, kita orang akan bagi voucher 10% discount, kita orang akan bagi thank you card, kita orang akan bagi brochure untuk dia dapat contact kita orang balik. Kira CRM kita orang tu dekat banyak tempat. Kalau e-commerce CRM dia memang dekat banyak lah. Lepas tu dah sampai, kita suruh dia review untuk dia buat kita bagi dia free gift untuk dia buat review and everything. So kita orang perasan e-commerce tu lebih kepada macam mana kita dah spend awal untuk dapatkan dia tu. Lepas tu macam mana kita nak buat dia beli berkali-kali supaya cost marketing tu sikit tapi dia punya LTV tu tinggi. So kalau e-commerce game dia lebih kepada macam tu. Kalau kita orang pernah buat produk education masa awal tahun ni, kita orang buat parenting summit. Education dia punya niche dia lain sikit, dia punya game dia lain sikit, dan marketing dia pun kita orang buat lain sikit. Macam yang summit tu summit ni kelakar juga kan masa PKP ni semua orang duk sibuk buat summit kan. Kita orang sebenarnya plan summit bulan 1. Kejar speaker bulan 2, kejar offline, jumpa depan-depan apa semua. Launching tu sepatutnya bulan 3. Tapi seminggu sebelum summit tu, kira event tu online, PKP start. So kita orang kelakar gila lah. So kita orang dapat marketing dia seminggu je. Kan, seminggu sebelum PM announce. Masa PM announce tu semua marketing buatlah apa semua tak jadi. Lepas tu next week kena lunch juga sebab dah ada orang beli. So kelakar lah. Masa tu memang tak payah online lah? Summit tu stay online kan. Yang selamatnya sebab dia online kan. So kita orang lunch juga walaupun marketing seminggu sebelum tu patutnya kita nak pulun ke, tapi tak boleh nak buat market shield. So dari situ kita pasal macam produk digital memang dia punya cara marketing dia lain sikit. Sebab dia punya upsells, dia punya front funnel, dia punya LTV dia akan jadi
konsep dia hampir sama tapi kita tak boleh offer benda yang sama berulang kali. Dia tak macam e-commerce. E-commerce macam nak beli satu, belilah 10. Kan? Kalau education dia dah beli produk ni, kita kena offer complementary produk. Dia tak boleh offer benda sama. Macam tu lah. Summit tu memang untuk jual memang jual tiket le, ataupun tu adalah satu funnel untuk ke produk. Kita orang sebenarnya buat dia satu front funnel kepada produk. Sebab kita orang mementingkan brand kita orang, dia mementingkan credibility dengan nak dapatkan trusted punya trusted lah brand, as trusted brand. Lepas tu apa yang kita orang buat ialah kita orang kumpul dead speaker, beberapa speaker macam ada separuh influencer, ada separuh doktor. So memang supposedly untuk meningkatkan credibility brand Toribel tu. So dia jadi front funnel je lah. Sebenarnya dia jadi front funnel je. So the plan is belakang tu lepas tu nak buat macam rekrut orang ataupun nak jual macam combo yang harga 1,000 macam tu. Tapi itulah dia jadi PKP yang belakang-belakang pun tak jadi lah. Tapi kita orang buat macam minggu ni, kita orang buat iklan konten balik dekat IG. Maksudnya kita orang video tu, kita orang push je, bagi ads. Orang datang balik nak beli konten, nak beli summit tu sebenarnya. Kita orang letak harga summit tu tinggi juga sebenarnya. Sama ada boleh tengok free dekat minggu tu lah, maksudnya dah lepas lah. Ataupun boleh beli terus all access je, kita orang bagi pendrive 1 tera, harga 200 sekali dengan workbook and everything. Dan still sampai sekarang ada orang lagi nak beli. Macam tu lah. Ya, Okay lah. Betul, daripada apa yang dia jadi ni jadi lead magnet Betul. pada bisnes lah. So kita orang dapat banyak customer baru daripada influencer-influencer lah sebenarnya masa tu. I see. Sekarang ada push lagi summit tu. Tak Bagai tahulah sebab ada orang minta buka, tapi kalau minta buka means like all the server apa semua tu kena factor in lah kan. So kita orang tengah fikir balik sama ada nak buka ke tak, sebab kita orang untuk server summit kita orang guna ClickFunnels. So membership area pun kita orang guna ClickFunnels. So tengok macam mana, sebab kalau ikutkan sales sebelum PKP tu power seminggu 3 hari tu dapat 30,000 untuk summit tu je. Memang laju gila masa tu. Minggu depan je PM dah announce semua cloud. Hasil lepas tu berapa ribu je, dalam 3,000 4,000 macam tu minggu tu. So sekarang kita orang fikir nak buka balik ke tak. Mula kita orang takut macam tak ada orang nak bayar balik 200 tu. Cuma bila kita orang start balik, kita orang tukar front funnel. Kita orang instead of kita orang buat free plus shipping tu, kita orang tukar jadi content pula kat depan sebab nak bagi orang trust lebih. Sekejap tiba nampak soalan. Lepas tu kita tukar front funnel content. Content tu actually dia buat orang terus beli macam produk kita harga 23 macam tu, orang terus beli combo sampai 200 lebih. Dia macam automatic upsell. Lepas tu all of our ebook dia macam automatic terjual. So kita orang nampak sales dekat IG naik gila-gila lah minggu ni. Termasuk jualan ebook yang jualan the physical product itself. So nampak, tak tahu, mungkin lah. Ada soalan. Soalan daripada Hakim. Tu virtual summit tu bayaran speaker macam mana? Bayaran speaker macam mana? Okay, ni konsiderasi lah kan. Sebab summit ni sebenarnya dia macam ni. Kalau cari speaker, jangan cari speaker yang tinggi sangat. Kan? Dan jangan cari speaker yang tak ada follower sangat. So dia mesti tengah-tengah tau. Dia ada macam follower around 10,000 ke 100,000 punya followers. Jangan cari macam contohnya kalau nak macam kita orang nak parenting, kita orang tiba-tiba nak Prof Muhaya ataupun kita orang nak Syekh Muzaffar kan. Yang tu confirm kena bayaran tinggi gila. Kan confirm korang kena buat
kena buat one off punya payment. Tapi kalau korang cari macam influencer yang tengah-tengah, maksudnya antara 10,000 ke 100,000 tu, korang kena kena ada paperwork yang cantik. Kita orang buat paperwork tu, kita orang hantar, lepas tu dia agree, dan dalam paperwork tunjuk, kita orang cakap bayaran per commission. So dia orang bayaran per commission. So memang, lepas tu kita orang cakap lah commission kita orang macam one of the thing yang dia jadi macam affiliate marketing lah kan. Lepas tu kita orang bagi 50% daripada total sales tu, macam 200 kita orang bagi dalam 75 macam tu, just another 25 tu is a pendrive punya cost kan, pendrive dengan shipping. So apa yang kita orang cari lah, kita orang make sure influencer tu tak terlalu power sangat. Dia ni trick siapa yang ajar, ni yang tukang buat summit untuk Russell Brunson yang ajar. Dia cakap kalau cari yang tinggi, cari yang tinggi, nama dia Bailey Richard tak silap. Kalau cari yang tinggi sangat, dia ada masalah di mana orang tu dia rasa dia power, so dia tak akan promote kita punya summit. So bila dia tak promote, kira hilang the purpose of kita nak cross customer tu lah. Ya, betul. So cari yang tengah-tengah. Biasa kalau macam kita orang bagi grade A, B, C, kita orang cari grade B. Macam tu lah. Rasa kalau continue buat summit ni, annually ke apa kan, continue tiap-tiap tahun, dan then lama-lama orang pun dah kenal summit ni, rasa no problem pun orang nak cari speaker kan, ada yang akan volunteer, bagi exposure kan. Betul-betul. Next summit ada orang tampah lah siapa nak jadi speaker. Kan macam next summit tak tahu, mungkin Ibu Ros dengan Prof Mahaya masuk kot, InsyaAllah. Tak janji lagi lah sebab kita orang tak buat lagi kan, tapi dia orang dah booking lah. So first summit kita tak apa, saya cakap dulu. Okay, saya tak salah. Saya dengar topik daripada doktor pasal parenting ni macam interesting kan, sebab dapat banyak orang nak datang summit tu, event virtual kan. Saya terfikir macam kenapa dia orang datang dan nak tahu, dan apa kategori umur dia orang sebenarnya yang nak tahu sebenarnya pasal parenting ni. Just macam terfikir. Customer avatar macam tu Bukan customer avatar. Dia macam, kebanyakan yang datang summit ni, adalah jenis orang yang macam mana, baru kahwin ke. Saya nak tahu Malaysia punya, kenapa dia orang berminat dengan parenting punya summit Sekejap, tak tahu nak start daripada mana jawab soalan ni. Sekejap Okay, start pada macam mana kita orang target customer lah kot. Kan, kita orang target customer yang kita orang, kalau customer avatar, kita orang quite detail lah. Untuk macam contoh, untuk satu value ladder, for example front funnel, kita orang akan buat sedetail macam customer avatar tu mesti ada 4 muka surat. So antara ciri-cirinya ialah macam dia perempuan, umur 28, anak dah 2, dulu pernah kerja, dulu pernah ada some achievement, tiba-tiba dia terpaksa berhenti kerja, and dia ni dalam kategori urban suburban punya area kan. So basically dia ada macam dekat diri dia nak ada something yang macam nak berbanggakan dalam bentuk parenting kan. Maksudnya ada certain orang, macam ada certain perempuan ni macam dia pernah ada achievement yang power personally. So bila ada anak dia terberhenti. So bila dia terberhenti, dia punya macam semangat tu tak hilang tau. So apa yang kita orang buat dalam marketing kita orang ialah kita orang korek benda tu. Macam contoh ayat kita orang macam betul ke parenting zaman sekarang. Maksudnya memang semua benda boleh Google, tapi tak semua benda betul. So apa yang kita orang buat kat summit tu lah, kita kumpulkan pakar yang bagi summit ni dalam masa 5 hari, and then kira dalam 5 hari ni macam you masuk summit, you keluar dari jadi macam like inilah parent yang betul. You tak payah fikir pasal social pressure ke apa ke. Once you know yang mana yang betul, so it's okay for you. It's okay untuk you. Macam tu lah, kita orang biasa akan buat detail customer avatar, memang detail gila. Lepas tu kita akan craft the message tu based on customer avatar punya social issue. Biasanya kita orang panggil benda tu social issue lah. So bila once kita dapat the social issue, marketing message, landing page, apa semua, ads semua senang.
Macam tu lah. Okay. Tadi lah sebab parent, sebab Bila first time baru messaging dengar dia pasal kena- parental summit. Mhm. So dia macam interesting. Amirul dah berapa kali lah kita macam inline kan. Okay, tak apa Amirul, cakap pula Amirul. Yalah, just nak cakap kalau dia punya, just nak review balik macam okay, dah ada customer avatar, lepas tu bila kita tahu dia punya pain point dia semua tu, nak messaging dia senang, lepas tu tu yang bila kena dia orang sanggup bayar. Summit tu range harga dia? Kita ada free, lepas tu terus 150, terus 200. Conversion dia 30 to 40%. Beza harga tu dia orang dapat apa? 150 tu digital, 200 tu physical tu je sebenarnya. Physical means kita orang bagi pen drive, tu je beza dia sebenarnya. And then I think I see. this group of avatar, customer avatar ni pun macam they willing to spend as long as untuk anak dia kan. Yalah. Dia macam kiasu Concern parent lah. Parent ni concern kan. Menarik. Itulah Itu. quite interesting your journey. Kita buat apa Facebook ads, lepas tu tak jadi, and then buat personal branding, system agent, and then main content. Memang quite nice lah. And then buat sampai buat summit lagi, jarang ni orang buat summit ni sebagai apa, front final dia tu kan, top of the final. Yang buat ni macam B2B punya company, software as a service kan, SaaS. Senang. So ni dah untuk online business, jual produk, buat summit benda ni. So okay lah, good interesting strategi lah kat situ. Dan yang mengubah kita orang punya business betul-betul is actually bila kita orang buat value ladder tu betul-betul lah. Maksudnya macam front funnel is something yang menyentuh rakyat tanpa kita hard sell produk utama kita orang. Tapi once dia orang dah masuk kita punya database, kita orang akan bawa dia pergi ke produk kita orang. So kita orang boleh letak content freely, tapi kat belakang itu mesti terjaga. Itulah yang penting. Alamak, sangkut pula. Itu lah. Tadi yang pasal value ladder tu yang dari buku Russell Brunson, .com Secret. .com Secret, dia tu. Lain Sangkut. macam. Doktor kena balik. Buku tu je. Sangkut. Sangkut lagi. Ada tapi muka tak gerak. Yang buku ni kan, Russell Brunson, .com Secret. Buku .com Secret tu. Power doktor, ambil. Buku tu kalau ikutkan buku tu tak best. Tak best Sebab gaya bahasa dia tak best. Gaya bahasa dia tak best. Tapi dia punya skill yang kat dalam tu power. Betul. Compare tu buku-buku dia yang lain tu, dia best lagi lah, seronok nak baca. Tapi kalau tanya kita orang, buku yang selamatkan bisnes kita orang, buku.com tu lah. I see. Betul lah apa Amirul cakap. Amirul cakap buku tu Bible digital marketing. Memang dia punya strategi tu boleh faham lah konsep dia. Bila dah faham konsep tu, any business kita buat boleh pakai benda tu, replicate lah, ikut kesesuaian business tu kan. Betul. So sekarang buat apa? Sekarang masih run panjang juga tu soalan jawapan dia. Macam ni sebab PKP ni kita orang belajar something yang interesting. Maksudnya macam kalau revenue datang daripada satu tempat je, kalau apa-apa jadi dekat business tu, dia akan susah. So tu yang terjadi dekat kita orang sebenarnya masa PKP ni, supplier tiba-tiba tak buka kilang. Kita orang boleh run sebab kira bisnes makanan, tapi supplier tak buka kilang, so kita orang terputus. So tak ada sales raya kan.
So memang kita orang dapat makanan kita orang waktu minggu last puasa. So basically tak ada sales raya lah. Kan? So dari situ kita orang belajar kalau ada masalah, kalau tiba-tiba anything happen, so kita orang kena diversekan kita orang punya income. Itu satulah. So apa yang kita orang buat sekarang, kita orang macam saya purposely akan cari company yang saya rasa dia boleh push kalau dia guna macam teknik funnel ataupun teknik value ladder, dan kita orang akan start buat macam investment kat company tu. Kita orang akan buat dividen ke macam tu lah, equity share equity macam tu. So sekarang kita tengah cari company macam tu, macam akan datang kita akan buat dengan rasanya dengan tadika kot, ada satu tadika yang kita akan buat. So macam tu. So yang kedua, kita start diversekan kita punya income kot. Macam tu riba tu still running sebab sistem dia dah ada. Maksudnya kita just monitor ads, monitor performance je. So dia boleh run as long as funnel tu cantik, dia run lah. Kan? So kita akan start masuk banyak industri kot. Macam kita dah nak start masuk industri orang tua, jual kind of macam supplement macam tu. So tengoklah macam mana, tu yang kita akan masuk juga. So macam tu je lah kot. Tak ada. Dia run sebagai separate company, ada tubuhkan satu company ke ataupun memang buat sebagai freelance macam tu? Kalau JV kita orang buat kita orang company dia, kita orang just ambil share lah. Kalau kita orang buat sendiri, kita orang buat separate company lah macam tu. I see. So kita orang diverse kan. Menarik Tadika buat ni lah. Fun kan. Dia sebab tadika senang untuk kita orang sebab kita orang parenting punya market. So bila tadika tu just macam okay, cari social issue sikit, kita orang susun je lah panel dia sikit, so run je lah. Macam tu lah. Tapi bila supplement tu dia akan jadi lain lah. Supplement, kosmetik dia akan jadi lain sikit lah. Faham. So yang tu market research kena buat balik. Macam tu je lah. Boleh share sikit pasal value ladder tu. Bagi contoh lah, any business that go through apa first step dia. Ini business. Kita ambil ni lah, tutoring. Tutoring tu apa? Tutoring business. Macam mana dia nak implement tutor. Oh, tutor. Okay. Untuk macam education based business, biasa kalau macam saya lah, kalau macam contoh saya nak buat satu value ladder tu, saya akan start dengan tengah dulu. Tengah means like macam produk dia range dalam harga 200 ke 400. So apa yang saya buat ialah saya susun offer. Maksudnya kita dah buat customer research, market research, apa semua tu, kita tahu apa yang dia nak, kita tahu apa isu dan kita tahu apa solution yang boleh kita provide. So kita buat offer start memang banyak gila. Macam untuk harga 200 ke 400 tu, kita mungkin ada dalam paling kurang 4 produk. Kan main produk, lepas ada bonus ni kita susun. So kita dah dapat value ladder tengah tu lah. Maksudnya ada lah macam 6 week ke 8 week punya kelas. Lepas tu ada performance review lah. Lepas tu untuk front funnel, biasanya benda ni depends on antara offer stack tu mana yang paling kita rasa seksi. Kita akan test lah. Maksudnya macam kalau kita buat campaign, tengok yang mana paling responsif. So kita akan ambil offer tu, kita ambil specifically, kita akan jadi dia front funnel. Sebab so kita boleh front funnel tu biasanya dalam starting 37 paling mahal, atau dia macam range dalam 10 ke 37 ringgit paling mahal. Order bar OTO benda lain lah kan. So kita akan ambil yang paling seksi tu, kita letak depan. So dari situ kita start monitor dia punya ads and everything. Once dia okay, so value ladder tu jalan lah. Macam tu je lah. Okay, menarik. Dia ikut lepas tu akan upsell lah.
Dia ikut marketer punya style lah. Macam ada orang tak buat front funnel. Ada jenis bisnes tak buat front funnel. Macam contoh bisnes yang tak boleh buat front funnel macam bisnes Okay, macam contoh bisnes yang tak boleh buat front funnel macam bisnes offline, bisnes service, maksudnya macam dia dentist atau bisnes macam rent, maksudnya dia orang nak customer yang ada kualiti. So dia orang punya front funnel tu dia orang tak boleh buat style macam tu. Front funnel dia orang kena lebih kepada kalau dentist dia straight JV je sebenarnya. Dia ambil satu komuniti dia JV je terus. Itulah paling laju lah. Kalau rent dia kena start macam Faizul Rizwan buat, macam Ahyat buat, nampak macam authority. Kenapa? Branding dia kena kuat. Kalau kes-kes macam bisnes macam tu lah. Sebab macam ni, dia orang tak boleh layan customer yang ada lifetime value yang kecil. Dia orang kalau boleh nak layan tu, macam dentist kalau nak layan customer, make sure customer tu at least bagi dia RM1,500 dan ke atas. Kan, dia tak boleh layan macam RM50, RM20. So dia kena tengok bisnes tu punya capacity jugalah nak buat value ladder. Kan, kalau dalam kes macam tu dia tak payah buat front funnel, dia buat high end punya funnel terus. Maksudnya bagi servis 6 bulan, bagi terus package setahun. So dia memang depends on operator business tu kot. Kalau operator dia tak boleh cope, kita straightforward buat content kat depan, branding kat depan. Macam tu je lah. Kalau dia boleh cope, why not tambah something yang ada bagi marketing budget free. Macam kita orang punya front funnel, reply shipping tu. Basically dia punya profit saja dah cover semua marketing ads untuk sampai belakang-belakang sekali. So kita orang memang dapat customer boleh cakap almost free lah. Profit tu maksudnya markup dari shipping cost tu lah. Itu macam mana yang shipping. Ni pun isu juga. So ada orang suruh ajar produk RM10 tu kan. So free plus shipping ni biasanya macam ni. Sekejap banyak iklan. Tak faham. Sekejap berapa kelas lah. Okay, untuk produk free plus shipping tu biasanya isu ni macam ni. Dia punya average order value terlampau rendah. Kan? Macam kita orang bagi data kita orang straightforward lah. Kita orang punya cost per customer untuk orang beli produk RM10 ialah RM18. Kan? So, pelik gila kan? Sebab dia memang totally cold audience, targeting dia kena detail. Tu dah guna look alike, detail targeting tu pun kita orang boleh buat. Sebelum PKP 18, sekarang dapatlah dalam sekarang dapat dalam RM6, RM7 macam tu. Sekarang kos minggu ni. Tapi kos sebelum ni memang RM18 untuk dapat customer beli RM10. So apa yang kita orang buat dekat front funnel tu, kita orang akan letak dia tambah produk lah. Ada order bump, ada OTO, ada apa semua. So kita orang punya average order value kat situ ialah around RM30 ke RM40 dan cost per customer tu RM18. So profit lepas tolak cost produk, lepas tolak cost post, kita orang dapat dalam per customer dalam RM7 ke RM8 macam tu. So lepas pada tu is volume game lah. Maksudnya kita orang dapat RM1,000, kita orang ada profit RM7,000. So untuk macam marketing untuk upsell pula, marketing untuk retargeting ke apa ke, semua ambil bajet daripada profit situ. Dari situ lepas tu baru kita orang terus ke upsell. So basically macam front funnel ni dah sponsorkan value ladder lain punya marketing lah. So kita orang tak keluar duit sangat maksudnya. Yang dia punya platform tu guna apa? Macam yang free plus shipping tu, lepas tu dibeli tu kita guna OnPay. Guna OnPay. And then dari OnPay tu pun buat apa OTO semua tu lah. Buat dia tricky sikit lah.
sebab on pay tak boleh buat macam tu kan. So kita orang redirect je URL tu pergi next offer. So dia beli macam tu lah. Dekat next offer tu offer lah macam-macam. Oh, kita orang dah bagi free shipping, kita orang bagi discount ni. Padahal sebenarnya is actually satu flow kan. Dia tak smooth macam ClickFunnels. Sebab masa tahun lepas Stripe masuk tengah tahun kan, ke hujung tahun macam tu. Tengah tahun Stripe masuk. Masa kita orang start tu Stripe tak masuk lagi kan. So tengoklah macam ni. Sebab kita orang tak try lagi pakai OnPay dengan Stripe, tapi kita orang plan untuk ClickFunnels kot. ClickFunnels terus. Sebab kita orang tak ada orang teknikal sangat. So coding semua aku tak pandai. So And kalau plus ClickFunnels tu dah validate kan, memang benda ni working, dah tahu boleh dapat berapa. So berbaloi lah kan kalau nak bayar ClickFunnels punya platform kan. Betul, macam yang virtual summit tu kita orang memang bayar ClickFunnels. So that tak adalah masalah server hang ke apa ke macam tu lah. So depends. Kalau e-commerce memang boleh buat. Kalau macam korang software, ikut kapasiti korang lah. Macam ada sekali tu kita orang advise company yang buat consulting untuk psychiatry illness tau. Maksudnya penyakit-penyakit mental. Tapi dia tak ada kapasiti untuk buat front funnel tu. So kita orang tak advise dia untuk buat front funnel, tapi instead kita orang advise dia untuk untuk depan guna influencer marketing. Macam tu lah. Banyak rahsia tepat episod ni. Ya tu. Banyak macam-macam kita orang try sebab tu lah macam tu. Jadi dia banyak gila kita orang test. Hanya dengan Berapa satu lama buku master? je. Berapa lama master nak build up benda ni dari segi skill ni, experience semua tu? 2019 setahun. Macam tu kan. Sebab macam ni masa free plus shipping tu kita orang buat tak ada OTO, tak ada order bar. Macam kita cakap lah, cost nak dapatkan orang beli petaya tu lagi tinggi daripada order value free trial tu. Masa tu memang kita orang buat noob kau-kau main buat je. Kita orang tak macam biasa lah, kita orang rainbow dulu baru improve. So masa awal tu banyak juga rugi, dalam 10,000 lebih juga rugi untuk free trial lah. Kan? Sebab kita orang tak tahu kena tahu order bar, kita orang tak tahu kena tahu OTO, kita orang tak tahu nak upsell. Kan? So masa awal tahun 2019 ni memang macam kita orang pelik. Customer dapat tapi duit tak ada. Kan? Maksudnya dia telan duit part-part yang lain lah. So bila kita orang dah figure out dalam bulan 6 tahun lepas macam lebih kurang waktu macam ni lah, lepas raya juga kita dah figure out. Lepas tu baru kita orang macam okay, it's working. Kita orang just kena check metric every week, berapa cost per customer and everything. Lepas tu lepas pada tu just game macam benda-benda biasa je lah, macam add petty ke, tukar kreatif kan, benda macam tu je lah. So once funnel tu dah okay. So kita dah 48 minit lah. Ada apa lagi nak tanya? Last advice untuk those yang aspiring entrepreneurs, macam mana nak start? Ada last advice? Okay, sebelum join mana-mana founder ke, sebelum buat apa-apa produk, rasanya kalau buat market research to detail, biasanya market research ni kita tak pakai duit pun. Cuma dia leceh sikit lah kerja dia. So kalau buat market research detail, insyaAllah senang kot nak buat bisnes sebab senang nak buat duit. Ramai sekarang yang macam nak dia tak kisah sangat customer tu nak apa, as long dia rasa dia boleh buat duit, dia terus buat duit. So yang penting sebenarnya customer research lah. Macam kalau kita dah confident dengan kita punya customer research, kita nak
kita nak go, kita go je, senang. Memang kita dah tahu boleh buat duit. Macam tu je lah. Tapi jago juga benda tu. So betul juga advice doktor. Ya, fokus buat market research dulu kan. Jangan main taram je. Kalau tak nanti ya rugi lah. Betul. So tak nak advice juga tak nak advice juga untuk bagi ada simpanan dulu. Supaya selamat sikit. Entah nak cakap kan ada certain klise seafood business kan, katakan ada kena ada simpanan 6 bulan, whatever chicken thing kan. Macam story kita orang tadi lah, kita orang dah rugi banyak gila sampai the only way out is make money. Kalau tak, kita orang tak survive masa tu kan. So the only way out is make money. So apa yang kita orang betulkan balik fundamental je lah kot. Tak ada nak macam tak payah nak pergi sangat kelas-kelas yang ada passion teknik ke apa-apa ke, just fundamental je semua tu kan. Once fundamental tu betul, biasanya tactics tu tak kisah sangat sebab dia akan berubah juga algo apa semua tu. I see. Okay, lagi satu yang apa yang saya nampak, mindset spend duit tu macam sama lah. Macam saya nak spend tu macam takut. But my wife dia lebih pada okay, spend buat. Dari segi business lah. So dia more risk taker macam tu. Tapi memang betul. Bila kita punya mindset pasal duit ni, macam you are willing to spend 20,000 kat ads kan, tapi dapat sale berapa ribu je. So dah burn kita. I think mindset tu pun is the reason why lah untuk kita go further kan. So jangan takut nak spend. Tapi kalau takut, take calculated risk lah, buat market research kan. Macam tadi cakap kan. Itu pun penting juga, mindset dia. Kalau tak kita takut nak buat bisnes, takut nak spend kat ads, takut nak buat macam-macam lah. Nak invest in produk. So then kita pun tak jalan, betul tak? So okay lah, thanks bagi sharing, bagi value malam ni. Memang banyak gila lah, macam-macam dapat. Betul lah, banyak input dapat ni daripada doktor ni. Saya sembang saja. Masih. Okay, so ada apa-apa lagi last nak cakap? Macam mana ada nak ni ke, kalau ada siapa-siapa yang nak tanya soalan ke apa, boleh macam mana dia orang nak contact? Macam mana nak contact? Entahlah, contact je lah kat Facebook. Kan kalau so, macam ni okey je kot nak jawab soalan, sebab tak ada plan nak buat apa-apa pun. Kadang-kadang kalau free saya balas, kalau tak free saya lambat sikit balas. Macam tadi Amirul Muhtar DM petang Messenger petang tu kebetulan ada kat phone kan. So boleh lah kita balas. So kalau kebiasaannya kalau saya tak aktif social media, maksudnya saya tengah sibuk buat benda lain lah tu. Tapi just bagi messenger je boleh lah. Itu tu je. Sebab saya Lepas ni ada banyak lagi sharing kan nak buat. InsyaAllah kita plan nak buat live setiap minggu juga macam ni juga kan. Tapi tak ada level korang sampai apa ada sebutan ke apa, tengok macam mana. Sebab kita orang plan nak saya plan personally saya nak buat live. Kita try lah buat 2 kali seminggu. Tapi tengoklah macam mana. 2 kali seminggu Oh okey lah. Aktif juga. Nanti kita orang sharing lah. Ya tu. Boleh. Kita memang suka orang share ilmu. Betul lah, rasanya nak buat macam tu jugalah. Bagus lah korang. Bagus. Okay. So tu je lah. So benda ni akan jadi podcast, akan jadi video di YouTube juga. Power. Ya betul. Under channel Amirul. Sementara So kita tengok kita stay consistent. InsyaAllah. Okay.
Okay, so okay. yang siapa yang tengok live tu, terima kasih banyak-banyak. So yang dengar podcast nanti akan datang. So thank you so much. Okay, terima kasih. Okay. Ya, Sama. terima kasih semua. Assalamualaikum.